Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan bicarakan tentang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Berikut adalah isi kandungan bagi akta ini. Kita akan mulakan dengan tujuan akta. Akta ini bertujuan untuk melindungi orang-orang di tempat kerja, tak kira dia adalah seorang supervisor ataupun pakcik security, cleaner, technician. Semua orang yang ada di tempat kerja akan dilindungi oleh akta ini daripada risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Tujuan akta ini juga adalah untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja terhadap risiko kepada keselamatan, kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Akta ini juga memastikan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Fisiologi ialah biologi dan manakala psikologi adalah kesihatan mental pekerja. Seterusnya, kewajipan majikan. Majikan perlu memastikan kesihatan, keselamatan dan kebajikan semua pekerja. Majikan juga perlu memperuntukkan dan menyelenggara tempat kerja dan sistem kerja dalam keadaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Majikan juga perlu adakan maklumat, arahan, latihan dan penyediaan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja. Kalau majikan tu tidak mematuhi akta ini, dia boleh didenda dengan RM50,000 ataupun penjara tak melebihi 2 tahun. Selesai dengan kewajipan majikan, sekarang kita akan cakap dengan kewajipan pekerja pula. Pekerja perlu memastikan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain di tempat kerja. Pekerja wajib bekerjasama dengan majikan ataupun mana-mana pihak, tak kisahlah dia supervisor, safety officer dalam mengerjakan tugasan dan dalam mematuhi akta. Dan pekerja tersebut juga wajib memakai dan menggunakan PPE pada setiap masa bagi mengelakkan risiko keselamatan dan kesihatan. Pekerja juga perlu mematuhi apa-apa arahan atau langkah-langkah tentang keselamatan dan kesihatan pekerja yang telah diperkenalkan oleh majikan atau mana-mana orang lain. Jika pekerja tersebut tidak mematuhi akta ini seperti tidak memakai PPE semasa bekerja ataupun tidak mematuhi arahan majikan, dia boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 atau penjara 3 bulan. Seterusnya, kawalan terhadap bahaya kemalangan besar dalam perindustrian terpakai dalam semua industri kecuali industri nuklear, tentera, kenderaan atau vesel yang mengangkut bahan berbahaya dari atau ke tapak suatu aktiviti perindustrian, aktiviti industri yang melibatkan bahan berbahaya yang kurang daripada 10% kuantiti ambang bahan-bahan berbahaya. Peraturan ini menetapkan pekerja perlu bekerjasama dengan pengilang dalam mematuhi peraturan dan bertindak dalam cara yang selamat dan tidak membahayakan orang lain. Pekerja juga perlu memberitahu pengilang ataupun pegawai keselamatan jika mendapati ada hazard ataupun bahaya yang boleh menyebabkan kemalangan dalam kadar segera. Manakala pengilang pula perlu menyediakan pelan kecemasan 3 bulan sebelum bermulanya aktiviti industri. Dan dia juga perlu memberi maklumat kepada orang umum tentang aktiviti perindustrian dan memaklumkan segala kemalangan yang berlaku kepada pegawai dengan kadar segera
Jika tidak, dia boleh dikenakan RM50,000 denda ataupun penjara 2 tahun. Seterusnya, Safety Health Committee. Safety Health Committee ni dia terdiri daripada pengerusi, setiausaha, dan setiausaha tersebut mestilah Safety Health Officer, iaitu Cik Din, dan wakil-wakil majikan dan juga wakil-wakil pekerja. Fungsi komiti ni dia membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan, kesihatan dan sistem kerja selamat. Dia juga membantu dalam mengkaji semula kebersanan program keselamatan dan kesihatan. Komiti ini juga perlu menjalankan kajian tentang mana-mana kemalangan, sama ada near miss ataupun kemalangan biasa, kemalangan bahaya, kemalangan yang besar, kecil ataupun keracunan kepada majikan tentang kejadian yang tidak selamat. Dan juga mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada majikan bagi apa-apa penyebabkan dasar. Bagi Safety Health Officer ataupun SHO, dia perlu menasihati majikan atau sesiapa bagi sesuatu di tempat kerja mengenai langkah-langkah yang perlu diambil bagi kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerja. Sebagai contoh, Cik Den akan memantau di tempat kerja sama ada di service department ataupun di warehouse department dan menegur pekerja sekiranya mereka tidak memakai PPE ataupun tidak memakai PPE dengan cara yang betul, kerana ini adalah kewajipannya sebagai seorang Safety Health Officer. Yang kedua, dia perlu memeriksa tempat kerja untuk menentukan sama ada apa-apa jentera, loji, peralatan, perkakas atau proses yang boleh menyebabkan kecederaan anggota ke atas mana-mana pekerja. SHO juga perlu menyiasat apa-apa jenis kemalangan, keracunan atau penyakit yang berlaku di tempat kerja. SHO juga perlu membantu majikan ataupun Safety Health Committee bagi menganjur safety program, contohnya seperti ICIAC Safety Program. Dan seperti saya katakan, dia perlu menjadi setiausaha dalam Safety Health Committee dan juga dia perlu mengumpul data, menganalisis data, menyelenggara statistik mengenai apa-apa kemalangan yang berlaku, keracunan atau penyakit pekerjaan. Penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Majikan perlu mengenal pasti dan rekod semua bahan kimia di tempat kerja. Dan maklumat yang perlu ada dalam rekod tersebut adalah senarai semua bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan, helaian data keselamatan bahan kimia yang terkini untuk semua bahan kimia, jumlah purata yang digunakan, dikeluarkan dan atau disimpan, di manakah bahan kimia tersebut digunakan dan apakah proses penggunaan bahan kimia tersebut, dan juga nama dan alamat pembekal untuk setiap bahan kimia. Setiap satu bahan kimia perlu direkodkan dan kita boleh panggil sebagai, ini adalah contoh surat beranak bahan kimia. Setiap surat beranak bahan kimia adalah berlainan dan setiap bahan kimia perlu didaftarkan dengan tersendirinya. Seterusnya, penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia bahaya kepada kesihatan. Ini adalah tindakan untuk mengawal pendedahan. Yang pertama adalah elimination, iaitu penghapusan hazard tersebut. Yang kedua, substitution ataupun penggantian bahan hazard. Sebagai contoh, kita boleh menggantikan bahan kimia yang toksik kepada yang kurang toksik. Yang ketiga, total enclosure ataupun pengurungan menyeluruh proses dan sistem pengendalian seperti spraying booth dan sandblasting.
Seterusnya, modification atau pengubahsuaian proses parameter. Engineering control seperti fume, cardboard dan LEV. SOP iaitu guna pakai sistem kerja yang selamat. Dan terakhir sekali adalah PPE. Pemakaian PPE bukan saja-saja kita pakai, kita dah main pakai je PPE. Bukan macam tu ya. Dia ada certain requirement PPE yang macam mana kita kena pakai. Jadi di bawah regulation ni dia ada cakap PPE ni yang dipakai oleh pekerja perlu sesuai dengan jenis kerja dan juga perlu padan dengan pekerja. Maksud padan ataupun fit ini adalah PPE tersebut tidak terlalu longgar ataupun tidak terlalu ketat. Yang ketiga, tidak memudaratkan kesihatan atau perubatan pekerja. Dan PPE juga perlu mempunyai bekalan yang mencukupi dan mudah didapati oleh pekerja yang melakukannya. Tanda amaran adalah untuk memberi amaran tentang bahaya dan ditulis dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Ia perlu dicetak dengan warna merah tua berlatar belakangkan warna putih seperti dalam rajah tersebut. Seterusnya, pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian bahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. Majikan perlu merekod dan menyelenggara dokumen tentang semua kemalangan dan kejadian bahaya yang telah berlaku dan juga semua keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang telah berlaku atau yang mungkin berlaku. Dan rekod tersebut perlu disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun. Contoh kecederaan yang serius adalah patah atau dislokasi tulang, kurang mana-mana anggota atau sendi, kurang pendengaran yang kekal pada salah satu telinga, dan lain-lain lagi yang telah disenaraikan di bawah akta ini. Kejadian bahaya, contohnya keruntuhan perancah ataupun collapse of scaffolding, renjatan electric shock, ataupun letupan, kebakaran atau kegagalan struktur dan lain-lain. Seterusnya, contoh keracunan pekerjaan seperti keracunan daripada bahan kimia seperti arsenik, bukit mayam, karbon monoksida, fosforus. Manakala penyakit pekerjaan contohnya adalah penyakit kulit seperti barah kulit, penyakit paru-paru, barah yang berpunca daripada bahan kimia, strok haba, kerosakan pendengaran. Yang terakhir sekali adalah pengelasan, pelabelan dan helaian data keselamatan bahan kimia bahaya. Peraturan ini dia terpakai kepada semua bahan kimia kecuali bahan radioaktif, bahan buangan terjadual, schedule waste, kosmetik atau produk di bawah peraturan-peraturan dadah dan kosmetik, dan juga bahan kimia yang digunakan untuk penyelidikan. Sebagai pembekal, dia perlu mengelaskan dan merekodkan pengelasan bahan kimia yang bahaya dan perlu memastikan bungkusan bahan kimia memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan ini. Pembekal juga perlu melabel setiap bungkusan bahan kimia yang mengandungi maklumat pengecaman produk seperti nama produk, pengenalan pembekal, kata isyarat, penyataan bahaya, piktogram bahaya dan penyataan berjaga-jaga. Dan piktogram tersebut perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan iaitu bersimbol berwarna hitam, berlatar belakangkan warna putih dan birai merah dengan kelebaran yang cukup supaya boleh dilihat dengan jelas dan dalam bentuk diamond dengan bahagian sisinya dicondongkan kepada 45 darjah ke arah mendata. Dan saiznya juga perlu 1/15 daripada kawasan permukaan label tapi tak kurang daripada 100 mm3.
Sebagai pembekal, dia perlu membekalkan safety data sheet ataupun helaian data keselamatan kepada penerima bahan kimia bagi setiap bahan kimia yang dibekalkan. Sekiranya penerima tidak menerima helaian data keselamatan, dia tidak boleh menerima bahan kimia tersebut daripada pembekal. Dan pembekal juga perlu menyemak helaian data keselamatan jika terdapat maklumat baru tentang bahan kimia ataupun helaian data keselamatan itu telah melebihi 5 tahun sejak tarikh akhir penyediaannya atau jika diarahkan oleh pegawai. Sekian, terima kasih.